Korang mesti pernah pergi Kota Formosa kan yang berada di Melaka. Tahukah korang bahan binaan untuk buat kota ini diperbuat daripada masjid dan batu nisan kubur orang Melayu. Bagaimana ini boleh berlaku? Jom kita tengok sama-sama. Kota Formosa dibina selepas Portugis menawan Melaka iaitu pada tahun 1511. Kota Formosa yang bermaksud yang termasyhur dibina bagi membuat kubu pertahanan bagi menangkis serangan daripada orang Melayu ketika itu. Ketika Portugis datang, orang Melayu memang tak sukalah dengan penjajah kan. So diorang serang orang Portugis ni. Jadi diorang buat kota Formosa tersebut. Lalu diorang ni menggunakan buruh paksa untuk membuat kota tersebut dengan hampir lebih kurang 5 bulan, dan ada daripada buruh tersebut mati disebabkan kelaparan dan kepanasan untuk membina kota Formosa ni. Sebenarnya kota ini dibina atas arahan iaitu Portugis, iaitu Alfonso de Albuquerque. Ia menampakkan bahawa orang Melaka menentang ketika itu Portugis untuk datang ke Melaka. So dengan penentangannya hinggakan Portugis terpaksa membuat kubu kota Formosa ni, dan kubu Formosa ni telah dimusnahkan oleh pihak Inggeris iaitu pada tahun 10 Ogos 1807. Tapi tahukah korang sebenarnya bahan binaan untuk buat kota ni diperbuat daripada masjid dan kubur orang Melayu ketika itu? Ini dibuktikan dengan salah satu surat yang telah dihantar oleh Giovanni da Empoli kepada bapanya di Itali. So, siapa sebenarnya Giovanni da Empoli ni? Giovanni da Empoli merupakan belasan tahun ketika itu merupakan pedagang, dan beliau telah mengikuti iaitu pergerakan Alfonso de Albuquerque. Maksudnya dia telah join gerakan ni untuk macam menakluklah negara-negara yang ada ketika itu. Dan dia telah menulis surat kepada bapanya apa yang berlaku ketika beliau berada di Melaka bersama geng-geng dia, iaitu diketuai oleh Alfonso de Albuquerque. Dia telah menulis surat yang sepenuhnya lah apa yang berlaku dekat kota ni, bagaimana Portugis masuk, bagaimana Portugis keluar, bagaimana Portugis boleh menawan Melaka. Dia telah tulis surat dan telah menghantar surat itu kepada bapanya. Ini antara kandungan dalam surat tu, nanti saya letak gambar kat sini. So, kami telah menyediakan satu iaitu kubu batu yang kami bina dengan merombak rumah-rumah orang Mor, masjid-masjid dan bangunan-bangunan mereka yang lain. Kami bangunkannya penuh susah payah dengan menanggung batu-batuan tersebut di atas belakang kami, dan setiap kami menjadi buruh kasar, tukang bina dan pemotong batu. Keadaannya sungguh sukar. Kami membina kota dengan senjata kami di bawah terik matahari yang sukar digambarkan ketika itu, dan makanan yang ada ketika itu iaitu cuma nasi. Tiada siapa yang terlepas dari menghidapi demam yang menggerunkan, di mana mayat terbaring di kediaman kapten selama 2 atau 3 hari. Saya jatuh sakit mulai Oktober, iaitu inilah Giovanna de Empoli jatuh sakit, dan selama 50 hari saya berada dalam keadaan demam teruk dan berpanjangan sehingga dia kehilangan akal. Dan mengapa penulisan atau surat Giovanna de Empoli ni dianggap penting? Dikatakan dalam surat tu ayat dia seolah-olah dia ni merupakan orang kanan Alfonso de Albuquerque, dan ada certain ayat dia yang merasakan dia hanya pedagang yang tumpang dia punya pergerakan Alfonso de Albuquerque lah. Dan surat-surat dia penuh dengan peradaban, apa yang berlaku dekat Melaka ketika itu, bagaimana benda itu boleh berlaku. Maksudnya lengkap dia punya surat. Dan surat ni berada disimpanlah sehingga sekarang di perpustakaan di Florence. So surat tu kalau korang nak tengok, korang kena pergi kat sana dan kajilah, sebab sejarah tentang Kota Melaka ni sangat-sangat best. Dan sebenarnya Kota Melaka adalah kota yang sangat digeruni dan dikagumi suatu ketika itu. Tetapi malangnya kalau kita tengok sekarang, kita pun tak tahu mana istana Melaka yang diagung-agungkan dulu, mana pelabuhan yang dikatakan pelabuhan terbesar dekat dunia ketika itu, hancur lenyap dilakukan oleh kata yang datanglah menaluki Melaka ketika itu. Diorang memang lenyapkan segala bukti yang bahawa kehebatan Melayu ni memang terlalu hebat ketika itu. Dan korang rasa korang nak pergi lagi tak Kota Formosa selepas dengar apa yang diorang lakukan kat Kota Formosa terhadap orang Melayu ketika itu? Dan korang rasa apa lagi fakta tentang menarik yang korang nak saya kongsikan? Korang boleh bagi tahu dekat ruangan komen. Kalau
korang ada idea dan menarik, korang bagi tahu kat komen. So saya Nasiruddin Nurzaini, kita jumpa di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.